Berdasarkan artikel tersebut, penulis menekankan isu rasuah dan kelemahan integriti yang melibatkan perkhidmatan awam dalam sesebuah pentadbiran di Malaysia. Artikel ini membincangkan kepentingan pendidikan dan etika yang baik untuk memastikan semua penjawat awam di Malaysia mempunyai tahap integriti yang tinggi dalam diri masing-masing. Hal ini juga penting bagi mengurangkan berlakunya rasuah dalam pentadbiran awam, dan dengan adanya rasuah di dalam sektor awam akan memberikan kesan yang buruk kepada negara dan juga rakyat. Mengikut teori Freud-Diamond menyatakan bahawa tekanan, peluang, kemampuan dan rasionalisasi merupakan perkara yang paling utama yang akan menyumbang berlakunya rasuah dan kelakuan yang tiada integriti yang tinggi. Selain itu, berdasarkan penelitian yang telah dibuat oleh para penulis, rasuah banyak terjadi dalam kalangan sektor perkhidmatan awam. Seterusnya, artikel ini juga ada membincangkan tentang kelaziman rasuah, akibat dan cadangan penambahbaikan yang boleh diambil bagi mengelakkan isu ini daripada terus berlarutan dalam sesebuah negara. Sekiranya amalan rasuah ini terus berleluasa, maka tingkat kegagalan dalam sistem penyampaian dan gangguan fungsi sesebuah organisasi akan terjadi. Ulasan kritis. Antara isu dan masalah yang dibangkitkan oleh penulis ialah di mana hasil daripada kajian yang dilakukan ke atas penjawat awam di institusi pentadbiran kerajaan mendapati bahawa punca utama berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam adalah disebabkan kewujudan peluang atau kesempatan melakukan rasuah terbuka luas. Contohnya, apabila kedua-dua pihak saling bekerjasama memenuhi kehendak masing-masing dengan mempertaruhkan amalan rasuah sebagai kaedah bagi menjayakan segala keinginan masing-masing. Di samping itu, rasuah juga merupakan penyumbang utama wujudnya elemen kemampuan dalam persekitaran pentadbiran awam selaras dengan teori Freud-Diamond, iaitu kedudukan, pangkat, kuasa, pengaruh dan pengetahuan yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri oleh penjawat awam. Penulisan artikel ini secara tidak langsung telah memberi kesan terhadap pemikiran kami serta pemikiran terhadap masyarakat lain apabila membacanya, kerana melalui artikel ini kami mengetahui kesan buruk akibat mengamalkan rasuah seperti merosakkan integriti dalam diri sendiri. Justru itu, kami juga amat yakin bahawa penulisan artikel ini akan memberi impak yang besar terhadap pembaca lain sekiranya mereka membaca artikel mengenai isu rasuah. Sebagai contoh, kami menyedari bahawa rasuah yang berlaku di kalangan penjawat awam umpama duri dalam daging yang akan menyebabkan negara ataupun pentadbiran itu gagal dan dipandang serong oleh semua. Berdasarkan pemerhatian terhadap rujukan yang digunakan di dalam artikel rasuah dan integriti dalam pentadbiran awam di Malaysia adalah sangat relevan dan sesuai untuk mengukuhkan lagi objektif dan topik utama yang penulis-penulis ketengahkan. Antaranya risiko perbuatan rasuah dalam kalangan penjawat awam dan kesan kepada pentadbiran, pandangan umum mengenai permasalahan gejala rasuah, juga jenis sektor yang lebih cenderung dalam terjerumus melakukan rasuah dan juga faktor yang menyebabkan perlakuan rasuah dalam kalangan penjawat awam. Keseluruhan rujukan yang digunakan oleh penulis adalah daripada kajian lepas dan penggunaan data yang masih relevan daripada sumber agensi kerajaan dan lain-lain dalam membincangkan isu rasuah dalam kalangan penjawat awam. Antara cadangan yang dibincangkan ialah semua organisasi pentadbiran awam hendaklah menerapkan nilai integriti yang tinggi. Contohnya seperti memastikan setiap pekerja mempunyai sikap ketelusan dan accountability ketika melakukan tugasan bagi mendapatkan hasil tadbir urus yang baik. Tambahan lagi, pihak kerajaan telah meningkatkan usaha dalam membendung masalah gejala rasuah di dalam pentadbiran melalui Pelan Integriti Nasional NIP, di mana pelan ini dilakukan sebagai satu pendekatan holistik kepada setiap peringkat masyarakat sehingga kepada badan pentadbiran yang tertinggi dalam memupuk integriti di dalam diri masing-masing. Di samping itu, bagi mengurangkan masalah rasuah, sistem birokrasi di dalam pentadbiran hendaklah dipermudahkan dan disusun dengan lebih teratur. Contohnya seperti borang laporan atau sebarang dokumen penting hendaklah diringkaskan dalam bentuk termudah agar memberi kemudahan kepada setiap pihak yang terlibat untuk menyemak dan memberikan kelulusan. Hal ini kerana proses yang lebih mudah dan teratur dapat mengelakkan daripada sebarang pihak membayar kepada pihak lain untuk mempercepatkan proses. Kesimpulannya, penemuan baru daripada artikel rasuah dan integriti dalam pentadbiran awam di Malaysia adalah serampang dua mata secara menyeluruh meliputi individu, organisasi yang terlibat, undang-undang berkaitan rasuah,
penguatkuasaan dan seluruh masyarakat diambil tanpa mengira kepentingan, kedudukan dan keuntungan pihak-pihak atasan sahaja. Malah, cadangan untuk menekankan isu rasuah dalam sistem pendidikan juga hendaklah dipupuk agar pelajar dan golongan belia masa kini didedahkan dengan kesan rasuah terhadap ekonomi dan sosial di Malaysia. Selain itu, daripada segi penerangan merupakan cadangan untuk tingkatkan kualiti berdasarkan daripada artikel. Isi yang diberikan oleh pengkaji haruslah mempunyai penerangan yang jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Setiap bahasa yang digunakan juga perlu mudah di mana dengan menggunakan fahaman bahasa dalam bidang profesional. Cadangan kedua ialah memberikan lagi beberapa kes yang berkaitan mengenai artikel tersebut. Kes yang terhad dan sedikit menyebabkan pembaca merasakan bahawa isu di dalam artikel itu tidak mampu dijadikan kajian dengan lebih mendalam. Sekian sahaja ulasan daripada kami mengenai rasuah dalam pentadbiran awam di Malaysia. Terima kasih.